Masuk. Dia nak jam kan ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Saudara, setiap kali bila kita umumkan kita akan buat live sudah pasti ada gangguan Sudah pasti ada gangguan. Dan alhamdulillah cubaan yang ketiga ni kita harap tidak ada masalah lagi. Kita dah buat dekat luar. Tidak lagi menggunakan wifi dalam kedai. Dia orang dah tahu dah wifi saya ni. Okey, tak apalah. Saudara, sebelum ni banyak orang tanya saya kenapa saya diam tentang isu Azam Baki. Tentang isu Ketua Pengarah SPRM Tan Sri Azam Baki. Kenapa saya diam? Tuan-tuan, bukan semua isu kita kena respon Bukan semua isu kita kena respon. Apatah lagi isu Datuk Azam Baki ataupun Tan Sri Azam Baki ini ialah merupakan satu isu yang politically motivated. Politically motivated dan merupakan salah satu usaha untuk menjahanamkan imej penjawat awam. Seperti mana yang kita tahu, benda ni berlaku pada 2009. 2009 lagi Tan Sri Azam Baki telah pun memberikan kebenaran kepada adik beliau. Saya dah tengok dokumen-dokumen berhubung dengan isu ni. Kita bila nak komen ni tuan-tuan, kita tak boleh komen sesuka hati kita. Kita kena buat research dulu, kita kena siasat dulu, barulah kita boleh membuat satu komen yang tepat. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, saya dah tengok dokumen yang ditulis, yang diisi, borang yang diisi oleh Tan Sri Azam Baki pada tahun 2009 membenarkan adik beliau Nasir Baki untuk menggunakan akaun dagangan beliau ataupun akaun CDS beliau untuk membeli saham-saham. Ada dua buah syarikat ataupun dua saham daripada dua syarikat ini. Saudara, tidak ada apa yang kontroversialnya. Lainlah kalau misalnya dua syarikat ini sedang disiasat oleh pihak SPRM. Kita bolehlah menaruh syak bahawa syarikat ini telah memberikan saham percuma kepada Tan Sri Azam Baki. Tapi tidak ada. Tidak ada. Kita dah cek dengan SPRM. Tidak ada sebarang laporan siasatan SPRM ke atas dua syarikat ni. Maknanya kebarangkalian bahawa ianya diterima secara percuma, tidak ada. Tidak ada. Dan kebenaran pada tahun 2009 ini, saudara, diberikan kepada adik beliau. Authorization letter ni diberikan kepada adik beliau untuk membeli dan menjual saham. Setiap kali nak melakukan pembelian, mesti mendapat persetujuan daripada Tan Sri Azam Baki. Jadi maknanya dalam erti kata lain, memang ada borang yang disediakan. Tak salah. Memang Tan Sri Azam Baki boleh memberikan authorization kepada sesiapa saja untuk mengendalikan akaun CDS beliau. Tuan-tuan ni kena fahamlah bahawa akaun CDS ini, mana-mana penjawat awam biasanya mereka ada. Penjawat awam ni saudara, kalau nak harap gaji memang tak cukup. Memang tak pernah cukup. Jadi macam saya dulu pun, kita ada yang melabur dekat ASN, ada yang melabur dekat ASB, ada yang melabur menggunakan remiser. Buka akaun CDS ni biasanya kita takkan duduk tercanguk tengok pasaran saham turun naik. Kita akan lantik seorang remiser, dan remiser itulah yang akan memberikan akan membuat research, akan memberikan isyarat kepada kita, saham sekian boleh dibeli sekarang, berapa banyak nak beli. Dia akan mendapat arahan daripada klien dia. Jadi benda ni bukan satu perkara yang luar biasa ataupun pelik. So kebenaran diberikan kepada Nasir Baki pada tahun 2009.
Dan Nasir telah membeli saham-saham yang totalnya jumlah lebih kurang 1.9 juta unit. Yang ini yang ramai orang tak cerita, tuan-tuan. Nilai saham yang dibeli oleh adik kepada Tan Sri Azam Baki menggunakan akaun CDS Tan Sri, dia punya nilai dia ketika dibeli ialah sekitar 30 sen hingga 40 sen. Ada yang 34 sen, ada yang 40 sen. Ini sebenarnya. Jadi maknanya nilai sebenar saham keseluruhan 1.9 bilion yang dibeli secara berperingkat total dia, tuan-tuan, ialah sebanyak lebih kurang 600 lebih ribu ringgit. 600 lebih ribu ringgit. Tak banyak lah. Tidak banyak. Tidak banyak. Jadi saya nak beritahu dengan tuan-tuan, kita pun nak tahu, sebab ramai orang membangkitkan macam mana adik dia boleh membeli 1.9 juta unit saham yang nilai dia lebih kurang 600,000, tak sampai 700,000 lebih. Tak sampai 700,000. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan, ramai orang tak tahu, saya dah cek syarikat adik dia. Syarikat adik dia ialah sebuah syarikat IT. Adik dia merupakan owner sebuah syarikat IT. Di Malaysia dia ada lebih kurang 40 lebih kaki tangan. Dan beliau juga ada pelaburan di luar negara, ada syarikat IT juga di Brunei, kan? Maknanya international punya syarikat lah, tuan-tuan. Jadi kalau setakat beli saham nilai 600,000 lebih ni, satu negara nak kecoh, kan? Itu sebab saya mengambil pendekatan, saya malah nak komen lah benda-benda kecil yang saya anggap benda yang tak masuk akal lah. Kalau didengar di orang-orang yang biasa trade saham ni, orang pakai saham, kita kena faham juga. Ada orang tanya, kenapa adik dia ada CDS account? Kenapa pakai account abang dia? Kena faham, abang dia dah lama buka CDS account. Dia punya apa dipanggil limit dia, limit dia boleh membeli saham ialah dengan nilai RM500,000. Okey. Tetapi adik dia disebabkan dia baru membeli baru buka akaun CDS tu, limit dia RM110,000. Kita dah cek dengan remiser berkaitan, RM110,000 saja akaun adik dia. Jadi itu sebabnya adik dia walaupun ada juga beli saham ni, dia telah minta kebenaran daripada abang dia untuk membeli saham tambahan. Ada orang dia beli saham, tuan-tuan, dia boleh parking katalah 100,000, dia dah 1 equal to 3, ataupun dia parking 100,000, dia boleh beli saham sampai 300,000. Contohnya macam akaun Tan Sri Azam Baki, dia ada 600,000 lebih punya nilai saham, ataupun 700,000 lah, senang cerita, untuk 1.9 juta unit saham. Dan macam mana akaun dia limit 500? Ni tuan-tuan kena faham. Bila dia beli saham, katalah dia beli 500,000. Bila dia bayar 500,000 tu, dia dapat lagi, ada lagi margin, dia boleh beli lagi 500,000. Okey? Itu kita kena faham. Maknanya bila dia dah bayar 500,000 tu, dia ada margin lagi 500,000. Dia boleh ni. Okay? Kalau kita dah bayar tak ada masalah. Tak bayar, yang tu yang kita tak boleh beli lebih daripada apa yang kita dah beli, tuan-tuan. Okey. Kenapa saya tak mau cerita benda ni, tuan-tuan? Sebab benda ni, macam saya cakap, kebenaran diberikan pada adik dia 2009. Dan kemudian transaksi membeli saham ini berlaku 2012 sampai 2015, lebih kurang. Dan 2016 Tan Sri Azam Baki telah pulangkan, maknanya semua saham-saham ni telah dipulangkan kepada adik dia. Maknanya bila beli tu dia gunakan akaun, dia bukan beli daripada individu, tuan-tuan.
Ini beli di pasaran market terbuka lah. Maknanya beli menggunakan remiser. Siapa yang tahu tentang saham ni, kita tahulah. Ini bukan ada orang bagi saham ke apa. Ini beli menggunakan remiser. Beli. Lepas tu, bila dah dapat saham tu, saham ni bukan beli untuk di trade. Bukan untuk short selling. Ada orang dia beli saham, harga naik dia jual. Dia beli saham, harga naik dia jual. Okey. Adik dia ni, dia beli saham, dia simpan. Dia meniaga IT, ada lebihan duit dia, dia beli saham, dia simpan. Jadi, selepas selesai proses pembelian saham menggunakan akaun CDS abang dia ni, abang dia pun transfer, 2016 tu transfer kan ni. Okey. Benda ni berlaku zaman Tan Sri Shukri Abdul, merupakan bos kepada Tan Sri Azam Baki. Masa tu Azam Baki dia sebagai head department, apa dipanggil, siasatan tak silap saya, siasatan. Dan dia punya direct boss ialah Shukri Abdul, Ketua Pengarah SPRM sebelum Latifah Koya. Dan pada ketika itu Ketua Pesuruhjaya SPRM ialah Tan Sri Abu Kasim. Dan kita dah cek juga, Tan Sri Azam Baki telah pun memaklumkan bahawa akaun dia ini telah digunakan oleh adik dia, dan dia membeli saham. Jadi benda ni dah ada dalam pengetahuan Tan Sri oleh Datuk Seri Shukri Abdul, dan juga ada dalam pengetahuan Tan Sri Abu Kasim. Jadi ini kita kena faham. Tapi persoalan dia, kenapa sekarang 2021 benda ni meletup? Dan sekarang ni 2022 benda ni lagi meletup. Kita tak pernah tengok hari ni tiba-tiba kita tengok kenyataan yang dikeluarkan. Sebelum ni saya malah nak komen tuan-tuan. Tapi hari ni saya geram sangat tengok ni manusia musibat bernama Lim Guan Eng ni. Bukan main lagi. Dia mengekalkan Azam Baki sebagai Ketua Pesuruhjaya SPM, akan menambah 2 kegagalan kepada pentadbiran Ismail Sabri berbanding dengan pentadbiran Muhyiddin Yassin. Tuan-tuan, dia nak katalah mengekalkan Tan Sri Azam Baki ni. Azam Baki ni bagi adik dia pakai akaun CDS dia pun, dia ni duk cakap tak bermoral, macam-macam ayat yang keluar daripada mulut Lim Guan Eng ni. Tetapi saya nak beritahu tuan-tuan, haram jadah bernama Lim Guan Eng ni, bila dia dapat kuasa, saudara, saya nak beritahu, nombor 1 dia lantik peguam dia. Peguam dia sendiri, Tommy Thomas ni peguam dia, tuan-tuan, dalam kes Banglo, rasuah Banglo. Peguam dia ni dia lantik menjadi peguam negara. Dia bagi nama dekat Mahathir. Mahathir usulkan kepada Kebawah Duli Tuanku. Kebawah Duli Tuanku perkenan. Maka peguam kepada Lim Guan Eng dilantik menjadi peguam negara. Okey. Yang kedua, apa berlaku tuan-tuan? Yang kedua, penyokong tegar DAP, iaitu Tan Sri Richard Malanjut, diangkat pula oleh Tuan Dr. Mahathir pada ketika itu menjadi Ketua Hakim Negara. Tuan-tuan pun tahu Tan Sri Richard Malanjut dalam pilihan raya negeri Sabah, dia berkempen satu pentas dengan pemimpin DAP. Walaupun Ketua Hakim Negara orang dia, walaupun peguam negara, dia dah letak peguam dia, peguam kepada Cimping tu merupakan peguam dia, Tommy Thomas. Dah letak peguam dia. Dan 20 saksi, tuan-tuan. 20 saksi. Pihak pendakwan ada 55 saksi. 20 saksi daripada 55 ni dah dipanggil dan dah beri keterangan. Tuan-tuan tahu manusia bacul yang duk sibuk pasal isu Azam Baki ni, Lim Guan Eng ni, apa dia buat? Tiba-tiba dia mengeluarkan dia mengarahkan supaya Tommy Thomas menggugurkan kes rasuah Banglo dia. Bagi orang yang tak tahu apa cerita rasuah Banglo ni, saya nak beritahu tuan-tuan, Lim Guan Eng telah meluluskan pemindahan ataupun pertukaran status tanah. Tanah tu tanah pertanian, tukar kepada tanah untuk pembangunan projek perumahan.
yang dimiliki oleh Magnificent Emblem. Magnificent Emblem ni saudara, board of director dia ialah Pang Lee Kun. Pang Lee Kun ni saudara ialah salah seorang daripada board director, dan dia telah memberikan sebagai balasan, timbal balas ke atas favor yang telah diberikan oleh Lim Guan Eng menukar status tanah pertanian ni pergi kepada perumahan. Dia ada rumah bernilai 4.27 juta, dia tukar statusnya tuan-tuan. Dia jual kepada Lim Guan Eng dengan harga hanya 2.8 juta ringgit. Rasuah lah tuan-tuan. Ini lebih kurang sama macam kes Datuk Seri Hertoyo. Tapi disebabkan Datuk Seri Hertoyo ni saudara, nasib dia tak baik. Sebab pada ketika itu BN memerintah. Bila BN memerintah, walaupun dia bekas menteri besar sekalipun, BN hadapkan dia ke mahkamah, dia dijatuhkan hukuman penjara, dia masuk jail tuan-tuan. Dia masuk jail, dia lalui hukuman penjara. Sekarang dia dah bebas. Berbeza dengan Lim Guan Eng ni, duk sibuk sangat, macam dia bersih. Saya nak beritahu tuan-tuan, kes dia berjalan 20 saksi pun dia boleh gugurkan. Sekarang dia duk sibuk pasal isu Tan Sri Azam Baki. Saya nak beritahu dengan saudara, kenapa saya tak nak respon? Kalau nak ikutkan, saya pun nak join kawan-kawan yang lain ni belasah Tan Sri Azam Baki. Sebab saya pun ada juga pendakwaan dikenakan oleh pihak SPRM. Saya buat report polis ke atas Amhari, tuan-tuan. Pihak SPRM, masa itu zaman Latifah Koya lah tuan-tuan. Bukan Tan Sri Azam Baki. Tapi Tan Sri Azam Baki ketika itu Timbalan Pesuruhjaya. Kalau nak ikutkan, saya pun nak join balon Tan Sri Azam Baki. Tapi kita kena cakap benda yang betul. Saudara, kenapa Tan Sri Azam Baki ni hari ini menjadi sasaran DAP? Pertamanya saudara, selepas saja Tan Sri Muhyiddin mengangkat dia menjadi Ketua Pesuruhjaya, menggantikan Latifah Koya, dia telah membuka kes Lim Guan Eng, kes terowong bawah tanah. Ingat lagi tuan-tuan, terowong dasar laut, yang dia punya kajian tentang nak pelaksanaan terowong tu pun sudah dibayar oleh kerajaan negeri, kerajaan Guan Eng, kepada sebuah syarikat. Lebih daripada 300 juta nilai tanah yang telah diberikan kepada syarikat tersebut. Tuan-tuan. Dan sekarang pemilik syarikat itu sudah pun memberikan keterangan di mahkamah, mengesahkan bahawa Lim Guan Eng meminta 10%. Meminta 10%. Dan hari ini ada hati pula Lim Guan Eng ni nak buka cerita pasal Azam Baki bagi adik dia. Kalaupun ada kesilapan dari segi membenarkan adik dia pakai akaun CDS ni, nak dibandingkan dengan duit rakyat 300 juta, tanah milik rakyat Pulau Pinang, diberikan kepada syarikat yang menyediakan kajian keboleh laksanaan terowong dasar laut ni. Jauh beza tuan-tuan. Pentukaran tanah pertanian, tukar status begitu, dia dapat banglo. Kalau nak banding apa yang Azam Baki buat ni, sangat kecil. Jadi janganlah belagak sangat. Itu sebab saya tahu bahawa ini adalah satu serangan politik. Kenapa dia diserang? Saya nak tanya Lim Guan Eng. 2016, korang dah tahu benda ni. Sebab apa? Sebab bila Tan Sri Azam Baki, akaun dia digunakan untuk beli saham ni, dia simpan saham ni. Dalam laporan keuangan, tuan-tuan boleh buka ROC, Register of Company. Tuan-tuan boleh dapat laporan kewangan yang mengesahkan Tan Sri Azam Baki memiliki saham 1.9 juta saham ni. Kenapa 2016 tak bising, 2015 dia tak bising, 2017 dia tak bising, 2018 dia jadi kerajaan dia tak bising, 2020 dia tak bising,
2021 dia tak bising. Hujung tahun 2021 baru dia nak bersuara. Sebab Tan Sri Azam Baki sudah buka balik. Tuan-tuan, buka balik kes terowong dia yang ditutup oleh Mahathir. Buka balik kes terowong dia yang ditutup oleh puak-puak DAP ni. Ni tuan-tuan kena faham. Itu sebab saya malas nak campur. Sebab saya tahu ini agenda politik DAP. Siapa lagi yang Azam Baki dakwa? Ni budak yang tak berapa segar ni 2-3 hari ni. Itu hari keluar geng-geng muda ni pergi mabuk. Hari ni pula keluar pakai baju muda. Allah, jantan dengan jantan tuan-tuan. Tak senonoh lah. Dah macam Azmin Ali lah. Saudara, Syed Saddiq didakwa. Yang ni dia orang marah. Ni semua geng siapa? Geng Atuk, geng Pakatan Harapan. Lepas tu kita tengok orang yang menyokong Lim Guat Eng, orang macam Mahfuz Omar duk bising. Orang macam PKR duk bising. Apa lagi yang dia bangkitkan? Yang menyebabkan marah sangat sampai Mahathir ni geram. Sebab apa? Sebab satu hari sebelum pilihan raya, satu hari sebelum pilihan raya negeri di Melaka, Tan Sri Azam Baki mengeluarkan satu kenyataan. Mengesahkan bahawa keluarga Zeti, tuan-tuan, yang kita tahu dia terima 715 juta masuk dalam akaun yang dimiliki oleh suami kepada Zeti Akhtar Aziz, iaitu Taufik Aiman. Dan anak dia juga, Aziz Taufik, berada di dalam syarikat tersebut. 715 juta. Datuk Seri Najib, tuan-tuan, akaun dia dimasukkan oleh Nik Faisal tanpa pengetahuan dia. Berapa juta? 42 juta. Datuk Najib sudah pun dihukum, tuan-tuan. Berapa tahun penjara? 12 tahun penjara. Kalau nak ikutkan 70 lebih tahun, sebab jalan serentak jadi 12 tahun. Berapa juta dia kena denda? 210 juta, tuan-tuan. Itu baru 42 juta. Dan dia sudah pun melafazkan sumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi, bahawa dia tak tahu menahu duit itu dimasukkan ke dalam akaun dia. Dan dia pun tak tahu menahu, dia tak pernah mengarahkan sesiapa pun. Dia sumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi. Orang Islam dia akan tahu, kalau bersumpah dengan kalimah ini, tak boleh main-main. Kerana kalau kita buat sumpah palsu dengan kalimah ini, Allah Ta'ala tak akan tunggu akhirat. Dia akan bayar cash di dunia. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, itu sebab saya tak pernah komen. Orang duk pom-pam, PAS pun saya pun tak faham. Taqiyuddin okeylah, dia pertahankan Azam Baki, mungkin dia dapat peluang untuk mendapatkan penjelasan direct daripada Tan Sri Azam Baki. Tapi yang ni ketua pemuda PAS, suruh pergi bercuti. Belum lagi didakwa di mahkamah, dah suruh pergi bercuti. Ni apa bercerita ni? Apa cerita ni? Dulu masa bersama dengan Anwar Ibrahim, masa Anwar Ibrahim ni dah sampai ke tahap, tuan-tuan, video dia terang-terang. Dipertahankan juga video Anwar dengan China Doll. Sampai dah keluar muka Azmin terang-terang. Saya sendiri, tuan-tuan, bawa pergi ke Jakarta, pergi ke pakar forensik. Lepas tu saya bawa pergi Birmingham dengan Datuk Seri Ali Tangga Batu. Dah disahkan, memang itu sama manusianya, iaitu Haziq dan juga Azmin Ali, sama dengan gambar yang kita bagi. Tapi ada sebarang tindakan? Tak ada. Ada PAS suruh bercuti? Tak ada. Ada ketua pemuda PAS suruh bercuti? Tak ada, tuan-tuan. Jadi berlakulah adil. Berlakulah adil. Saya benda yang tak adil ni, saya walaupun kita pun tak berpengam dengan SPRM ni, asyik duk lanyak kita je, tapi kita kena cakap benda yang betul. Kita kena cakap benda yang betul. Hari ni yang menyebabkan Tan Sri Azam Baki ni, tuan-tuan, kena balon dengan puak-puak DAP ni, pasal kita juga. Sebab apa? Sebab kita duk bangkit. Saya pun terlibat juga lah, sama lah, minta maaf dengan Tan Sri Azam ni. Saya duk bangkit bila nak buka terowong, bila nak buka terowong, bila nak buka terowong. Tuan-tuan, dia orang ni semua penjawab awam. Bila kita orang politik desak, dia buka terowong, last sekali dia yang kena hentam. Kita duk balon. Bila ni pendakwaan ke atas Syed Saddiq?
yang menyalahgunakan. Orang duk bagi sumbangan kepada parti. Dia suruh masukkan dalam akaun Armada Enterprise. Rupa-rupanya tu bukan akaun parti, tuan-tuan. Itu akaun syarikat. Masuk dalam akaun tu, dia salah gunakan. Dia pakai untuk tujuan kerja dia. Untuk tujuan peribadi dia. Belum lagi cerita duit untuk dana belia, dia masukkan 120,000. Ada dua pertuduhan. Siapa yang tuduh? Tuan-tuan ingat Latifah Koya nak tuduh? Tak ada. Yang berani tuduh Puak Pakatan Harapan ni, tuan-tuan, yang berani tuduh Puak Pejuang ni, yang berani tuduh Puak DAP ni, Azam Baki. Itu sebab, saudara, saya tak nak cerita. Sebab saya tahu bila dia buat kerja dia, dia jalankan tugas dia sebagai penjawat awam, mendakwa Lim Guan Eng, mendakwa Syed Saddiq. Lepas tu dia mengesahkan 65-66 juta daripada akaun suami Zeti yang dibekukan oleh pihak berkuasa Singapura sudah dirampas. Ni ada orang kata Azam Baki anjing atuk. Saya nak beritahu tuan-tuan, ini pun satu benda yang kita kena betulkan. Kalau dia anjing atuk, takkanlah atuk duk sebab dia sekarang ni, kan? Yang betul anjing atuk ni, tuan-tuan, orang macam Zeti. Ini memang betul baruah kepada atuk. Jadi kena betulkan statement ni. Saya nak beritahu saudara, siapa yang mendedahkan dia? Azam Baki. Siapa yang mendedahkan bahawa Nik Faisal, orang yang diamanahkan menjaga akaun amanah atas nama Datuk Najib, dan dia yang memasukkan duit. Rupa-rupanya, tuan-tuan, memang ada niat jahat. Masukkan duit 42 juta, tak beritahu Datuk Najib. Memang nak frame Datuk Najib. Rupa-rupanya Jolo bayar dia, tuan-tuan. Dan duit yang sempat SPRM rampas dalam akaun milik Nik Faisal di Singapura, belum campur akaun Nik Faisal di tempat lain, 85 juta ringgit, tuan-tuan. Ada pendakwaan ke atas ni? Tak ada. Sebab apa tak ada, tuan-tuan? Sebab setiap siasatan yang dah diselesaikan oleh SPRM, setiap siasatan yang macam contoh pihak polis, zaman Tan Sri Amir Bado pun dah selesai dah masalah Azmin Ali ni. Tapi AG tu, tuan-tuan, adalah AG yang dilantik. Kalau zaman Tommy Thomas, AG yang dilantik oleh Mahathir, orang DAP, kan? Boleh tak ambil tindakan? Tak boleh. Lepas tu bila Tommy Thomas letak jawatan, Muhyiddin pula lantik orang dia, Idrus Harun. Boleh tak dia ambil tindakan ke atas Azmin? Tak boleh. Tuan-tuan, ni kena faham. Sama juga dengan SPRM, saudara. Tuan-tuan rasa SPRM tak marah bila mana diorang dah panggil 20 saksi memberi keterangan dalam kes Banglo Lim Guan Eng. Itu yang Tan Sri Syukri Abdul hentak meja, tuan-tuan. Dia marah dengan Tommy Thomas. Jangan ingat penjawat awam ni, saudara, dia setuju je semua apa yang orang politik arahkan. Tidak. Tetapi mereka ni ada limit. Mereka ada limit. Ada benda dia boleh buat, ada benda dia tak boleh buat. Polis pun, tuan-tuan rasa tak tension ke? Kerja zaman Atok, kerja zaman Muhyiddin, kan? Benda yang terang-terang. Orang duk kata hari ni polis tak boleh nampak. Orang pakai balakabah ni, orang pakai penutup muka, pergi merompak, polis boleh tangkap. Orang Vietnam dengan orang Indonesia, CCTV punyalah jauh, dekat KLIA, dia pergi serkup abang kepada Presiden Korea Utara, mati orang tu, polis boleh tangkap. Tapi yang Azmin Ali terang-terang ni kabur. Tuan-tuan rasa polis tak marah ke, tuan-tuan? Polis marah. Tapi nak buat macam mana? Ketua Polis Negara ketika itu di bawah Tuan Dr. Mahathir. Jadi bila Tuan Mahathir kata, kau cakap je lah kabur. Kabur lah dia. Tuan-tuan rasa orang bawah tak marah? Marah, tuan-tuan. Dia orang ada integriti, dia orang nak jaga. Itu sebabnya SPRM pun sama juga. Zaman Atok memerintah, zaman Midin memerintah, mereka diarahkan kerjakan orang UMNO. Kan? Mereka nak dakwa Lim Guan Eng, tak boleh. Mereka nak dakwa Syed Saddiq, tak boleh.
bila Mahathir dah bergaduh dengan apa ni, dengan Muhyiddin, kan? Muhyiddin apa ni, dah tak dapat sokongan daripada Lim Guan Eng, baru dapat dilakukan pendakwaan ke atas Lim Guan Eng. Itu yang Tan Sri Azam Baki kena balon sekarang. Itu sebab saya tak nak komen benda ni, tuan-tuan. Sebab banyak tak betul daripada betul. Banyak tak betul daripada betul. Jadi sebenarnya ada banyak soalan-soalan saya terima selepas saya beritahu dia orang tadi. Panjang ni, geram kita, geram kan Lim Guan Eng ni. Jadi sebelum saya cerita panjang dan tak menjawab soalan-soalan yang telah dikudarakan, sila saudara Asri, silakan. Kuat sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Betul. Ini ada satu soalan tu. Tadi Datuk dah ulas. Ya. Berkenaan dengan kenapa KPSPRM diserang. Ya. Itu dah ulas Ya. lebih dalam. Ya. Okey Datuk, adakah penjawat awam Ya. tidak boleh memiliki saham? Penjawat awam ni tak boleh berniaga. Dia tak boleh jadi board of director mana-mana syarikat. Okey? Tetapi mereka boleh membeli saham. Tak ada masalah. Mereka boleh membeli saham. Tidak ada masalah. Tak ada isu lah. Dan satu-satunya cara untuk penjawat awam mendapat hasil lebih ialah dengan membeli saham. Sama ada nak beli saham ASB ke, dia nak beli saham ASN ke, dia nak beli unit trust ke, ataupun dia nak lantik remiser macam yang dibuat oleh Tan Sri Azam Baki ni, kan? Itu hak dia lah, kan? Dia tak boleh berniaga, buka syarikat jadi board of director, tak boleh. Tapi dia boleh memiliki saham, memegang saham. Duit nak simpan, kalau nak digandakan, mestilah cari saham-saham yang menguntungkan. Ni ada orang juga tanya saya, adakah kemungkinan besar Tan Sri Azam Baki ni dia mendapat dia melakukan apa yang dipanggil sebagai insider trading, macam anak Mahathir dulu buat. Dia dapat tips, dia beli. Saya nak beritahu, ramai orang tak tahu, yang ini benda-benda macam ini yang sepatutnya didedahkan, tapi tak didedahkan. Saham ni rugi. Saham dia beli ni rugi. So kalau dia dapat insider trading, dia akan beli saham yang menguntungkan. Faham tak? Saham yang dia beli ni rugi. Okey? Jadi kena jelas. Alright. Okey Tok, kita keluar sikit daripada isu Azam Baki ni Tok. Okey. Assalamualaikum Datuk, saya Syazul daripada Hulu Langat. Ini soalan saya. Baru-baru ini kita digempur-gemburkan seolah-olah ada bayangan PKP keempat. Minta komen Datuk. Dia kalau berlaku PKP keempat ni, saya rasa kita cari jalan lah tukar kerajaan. Tak payah bazir masa lah, pening kepala lah. Berapa kali nak PKP, tutup PKP, tutup PKP. Sekejap PKP, sekejap tak PKP. Rakyat sekarang dah menderita akibat daripada PKP lama. Kita nak start balik PKP baru, saya akan tentang habis-habisan. Banjir lagi. Banjir punya masalah pun tak settle. Rakyat minta 10,000 pun kita tak boleh bagi. Kita nak buat PKP lagi, nak tambah beban rakyat. Buatlah, kan? Kita lawan habis-habisan. Okey. Lain, soalan lain. Okey Tok. Ni pasal isu ni kita kena bagi jelas. Isu Azam Baki Tok. Azam Baki. Okey Tok. Minta Datuk ulas kenyataan pengurusi Lembaga Penasihat SPRM menyokong kenyataan yang dibuat oleh Tan Sri Azam Baki, tetapi 6 lagi ahli Lembaga Penasihat menafikan dan menyokong kenyataan tersebut. Okey, dia bukan menyokong kenyataan Azam Baki. Tan Sri Zahar Ujang Abu Zahar, Tan Sri Abu Zahar tak silap. Dia cakap kita berpuas hati dengan penjelasan. Yang lagi 6 orang ni dalam ni pun ada juga geng yang pro PKR. Apa nama Azman ke apa? Dia memang mempengaruhi dalam tu lah. Kita pun buat siasatan memang ada di dalam ahli lembaga pengarah, ahli lembaga penasihat Suruhanjaya.
SPRM ni pun ada yang bengang kan Azam Baki ni kan. Pasal yalah, geng-geng Pakatan Harapan ni kena dakwa apa semua. Dia orang ni banyak yang dilantik oleh Muhyiddin kan. Jadi yalah, Muhyiddin pun asalnya Pakatan Harapan juga. So mestilah ada yang kecil hati, yang sakit hati dan sebagainya. Cuma yang 6 orang ni, bila mereka mesyuarat, mereka berbincang, banyak benda yang dia bincangkan kan. Tetapi pengurusi lembaga penasihat ini, dia hanya menyampaikan kesimpulan. Kesimpulannya, kami berpuas hati dengan penjelasan yang dibuat oleh Tan Sri Azam Baki. Sepatutnya dia kena nyatakan berdasarkan perjumpaan di mana kita telah memanggil Tan Sri Azam Baki untuk memberikan keterangan pada bulan November 2021. Maka didapati 1, apa dia? 2, apa dia? 3, apa dia? 4, apa dia? Untuk menjustifikasi kenapa beliau membenarkan akaun CDS beliau digunakan oleh adik beliau. Dan adik beliau ni orang yang ada latar belakang IT dan sebagainya, berkemampuan kan. Kalau adik dia kerja kilang ke apa, beli saham nilai 600-700 ribu, kau boleh pelik lah. Kita boleh sanksi, betul tak? Tapi kalau dah adik dia memang buat bisnes IT, staff pun ada 40 orang, yang kau nak sibuk apa benda kan? 600 ribu penjawat awam biasa pun kalau setakat grade jusa-jusa ni boleh ada kan. Aku pun pernah satu ketika dahulu ada simpanan ASB 200 ribu kan. Apa nak pelik, kita pun boleh pinjam. Kita pun pernah pinjam 200 ribu untuk akaun yang pertama kan. So tak ada apa benda yang pelik lah. Cuma masalahnya bila pengurusi lembaga penasihat tu, dia beritahu berpuas hati saja, tapi dia tak jelaskan. Ini masalah yang mungkin agensi kerajaan kita ada. Mereka ada Strategic Communication Unit. Malah dulu zaman Datuk Seri Najib pun kita ada apa yang dipanggil sebagai Stratcom, Strategic Communication, yang terdiri daripada semua menteri-menteri yang boleh berkemampuan untuk menjawab, dan dalam masa yang sama agensi-agensi yang penting macam JASA dulu apa semua. Begitu juga dengan ada juga pengarah-pengarah komunikasi strategik di setiap kementerian juga ada duduk dalam tu. Kita bincanglah macam mana cara nak jawab. So you kena, sebelum you conclude mengatakan kita berpuas hati, sepatutnya kenalah ada explanation kenapa kamu berpuas hati. Ini zaman 2022. Rakyat dapat semua maklumat daripada internet. Kalau you tak berikan maklumat yang tepat berhubung sesuatu isu, maka apa yang diberikan oleh apa nama perempuan ni, Laita apa yang kena saman dengan ni, semua kita terima bulat-bulat. Faham tak? So benda ni yang kita kena faham. Okey Tok. Soalan seterusnya daripada Jasminda. Salam Datuk, semoga Datuk sentiasa dalam keadaan sihat. Jasminda. Adakah Datuk berpendapat yang ketua SPRM melakukan kesalahan sama ada melanggar perintah AM, Akta Security dan gagal mendeklarasi pegangan saham dalam akaun miliknya? Malam ni apa ni, geng-geng DAP dia tengok saya tulis tajuk ada Lim Guan Eng ramai masuk. Biarkan dia orang panas. Saya nak beritahu tuan-tuan, seperti mana yang saya sebutkan tadi, Tan Sri Azam Baki declare benda ni. Orang kalau ada buat salah, dia tak declare. Senang je. Jadi dia declare. Dan dia declare. Sekarang ni tadi saya dengar dia punya kenyataan yang dikeluarkan bila wartawan tanya dengan dia tadi. Dia pergi melawat apa tadi, yang Hanayo duk cerita kata ada apa, tempat takungan air dan sebagainya. So jawapan yang dia berikan tadi, dia declare kepada apa ni,
ketua pengarah pada ketika itu, kan? Dan dia juga beritahu bahawa dia bersedia untuk dipanggil oleh pihak-pihak yang berkaitan. Maknanya dia bersedia untuk dibicarakan. Sama ada dibicarakan secara dalaman ataupun dibicarakan oleh jawatan kuasa yang bertanggungjawab untuk memantau pihak-pihak penguatkuasa ni, ataupun mana-mana pihak. Dia tak ada masalah. Macam Tuan Najib lah. Bila dia tak bersalah, tak ada masalah. Dia bersedia untuk berhadapan dengan mahkamah, kan? Cuma masalahnya dia tak dapat keadilan di mahkamah. Kalau dia diberikan pembicaraan yang adil, maka dengan peguam yang kuat, yang boleh berujar dengan baik, sudah pastilah, dengan dia pun bersih, sudah pastilah dia akan mudah untuk menang kes tersebut. Jadi kita doakan semoga Tan Sri Azam Baki ni dia juga dapat keadilan kalau dia dipanggil oleh select committee ke, kan? Kita harap dia diberikan keadilan lah. Jangan belum lagi didakwa sudah dijatuhkan hukuman. Macam Datuk Sri Najib ni. Belum lagi dia didakwa, Mahathir dah hukum dia perompak, penyamun dan sebagainya. Tak sepatutnya berlaku begitu. Okey? Okey. Tak banyak soalan saya dapat tu. Ada banyak soalan tu. Soalan tu banyak Datuk dah jawab lah. Tak apa. Kau baca je. Okey, baca je. Okey. Kau tak baca, aku baca. Mana Boleh tak kau baca? Tok Tak, itu dah dia. sama Okey, Tok. Okey. Soalan seterusnya, Tok. Adakah duit yang masuk ke dalam akaun Taufik dan anaknya 700 juta serta Nur Ahmad dan Nik Faizal berlaku dalam masa yang sama dengan berlakunya pembelian saham adik Azam Baki? Tak ada. Tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Waktu yang sama. Tak ada kaitan. Dan ini aku tahulah orang nak cuba kaitkan kononnya Azam Baki ni mendapat bayaran dan bayaran tu ada kaitan dengan duit yang diterima oleh keluarga Zeti apa semua. Kalau dia nak dapat bayaran, tak adalah 600,000 lebih je nilai saham tu. Kan? Mestilah puluh-puluh juta. Kalau Nik Faisal tu pun dapat 85 juta dapat dirampas. Kalau Zeti Governor Bank Negara pun dapat 715 juta. Takkanlah Azam Baki dapat 600 lebih. Diorang ni pun kadang-kadang tak pakai akal. Okey? Okey, tak. Okey, Tok. Ada banyak tu. Tolong baca boleh tak? Tolong baca. Okey, nilai saham 500,000 tidak melampau sebab bank boleh beri pinjaman share margin trading. Betul? Okey, 3+1 contoh. Kepada peminjam yang mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh. Soalan, apakah status kedudukan kewangan adik Azam Baki dan siapakah dia? Itu tadi saya dah beritahu. Dia mempunyai syarikat IT. Dan pekerja dia pun ada 40 lebih orang. Dia pun ada syarikat IT di Brunei, negara-negara lain, kan. Jadi lebih pada mampu lah kalau setakat 600,000 lebih dia nak simpan saham. Okey? Okey, baik, Tok. Jumlah unit saham yang dikatakan berjuta-juta, maksudnya unit saham. Unit saham tu nilai dia dia punya jumlah saham yang dibeli 1.9 juta. Unit. Bukan tapi ringgit. satu unit harga dia 34 sen hingga 40 sen. Maknanya itu yang dapat dalam 600 lebih juta ringgit saja. Mana media dia tulis juta, kan. Dia kalau media tu memang nak kenakan Tan Sri Azam Baki, maka dia akan cerita benda yang separuh jalan je lah, kan. Dia tak ceritakan benda yang betul. Kalau kau buka Malaysia Kini, kau buka Roket Kini, kau buka Suara Keadilan, kau buka DAP punya media, semua cerita tak baik lah, kan. Pasal dia orang geram, bos dia orang kena, Mahfuz pun geram. Kau pun tahu Amanah ni bos dia DAP. Jadi apa nak kita pelik? Kita pelik ni kalau Ketua Pemuda PAS ni pun geram. Yang tu kita pelik sikit lah.
Okey, ada soalan lain? Okey, soalan Baca lain. je, baca je. Ha. Dia semua Datuk dah jawab tu, Tok. Tak apa, baca je. Baik, Tok Ha. Kita tengok balik. Okey, ada tak lagi-lagi kawan-kawan kita yang nak tanya? Okey, Tok. Dulu ketua SPRM. Ini ada orang lagi tanya. Mana ketua pengarah SPRM Sama dapat duit. Saya cadangkan buka balik live saya ni daripada mula dan dengar. Jadi senang. Okey. Okey, Tok. Soalan berikutnya, Tok. Dulu ketua pengarah SPRM protect whistleblower. Sekarang kenapa nak saman? Whistleblower. Dulu ketua pengarah SPRM dikatakan melindungi whistleblower. Sekarang dia saman. Sekarang ni aku nak beritahu. Siapa nama perempuan tu? Lolita. Perempuan ni saya nak beritahu. Saya tahu dia ni siapa. Okey. Perempuan ni nama dia yang buat fitnah ke atas Datuk Seri Azam Baki ni. Nama dia Lalita Gunaratnam. Dia ni whistleblower ke? Ni masalah orang Malaysia ni. Kadang-kadang dia tak faham apa maksud whistleblower. Sampaikan Andre Xavier Justo yang mencuri hard disk di apa dia panggil? Daripada Petro Saudi, dia curi tu, lepas tu dia ugut bos dia, minta duit dengan bos dia untuk dia pulangkan balik hard disk tu. Bos dia tak nak bayar, lepas tu dia kena tangkap, kan? Kemudian dia gunakan hard disk ni, apa isi kandung email dalam hard disk tu, dia jual kepada DH ni, dengan dia jual kepada Claire Rucastle Brown. Claire Rucastle Brown pula hantar kepada pegawai dia di London, template dokumen tu, kan? Yang menukar isi kandung email tu. Patutnya email tu jom jumpa malam ni, kan? Dia tukar pula, jom make love malam ni. Faham tak? Template dia ubah. So orang macam ni pun diberikan ganjaran oleh DH, oleh apa nama tong ni, tong sampah apa kan? Diberi ganjaran sebab dikatakan dia ni whistleblower. Dia bukan whistleblower, dia pemeras ugut, pencuri. Dia curi bos dia punya hard disk dan dia mengugut, pemeras ugut. Lolita ni, siapa ni nama dia tadi? Yang Lim Guan Eng bukan main lagi nak mempertahankan. Angka tengok nampak jelas. Belum apa-apa, Guan Eng dah suruh Ram Karpal Singh mempertahankan Lalita ni. Dia kata Lalita ni akan dibela oleh Ram Karpal Singh, anak Karpal Singh. Lalita ni, dia ni sekali lah dengan Cynthia Gabriel, C4. C4 ni dulu dia orang ni semua di bawah suara rakyat Malaysia. Bukan NGO pun, sebuah enterprise company. Tetapi siapa yang membiaya dia? Yang membiaya dia ialah Soros, seorang bangsa Yahudi daripada Amerika. Yang Wan Aziza 2003 hujung tahun pergi dengan Azmin Ali, pergi dengan Elizabeth Wong. Elizabeth Wong mewakili Suaram lah ketika tu, mewakili Tian Chua, kan? Saya tahulah benda ni semua sebab saya satu lokap dengan Tian Chua ni, duduk sama-sama di Kemunting 2 tahun dengan Tian Chua, kan? Tian Chua seluduk masuk handphone ke dalam Kemunting. Handphone dia tu pun dapat daripada Bangkok, dapat daripada Soros, dana yang Soros bagi. So NGO macam Suaram sekarang dah bertukar menjadi Cynthia Gabriel ni dia C4. Lepas tu yang siapa nama ni, Lalita ni, dia buat dia punya NGO semua sekali ni. Ini semua funded by puak-puak Yahudi ni, funded by apa ni, by Soros.
Jadi kalau nak kata dia whistleblower, kalaulah dia mendedahkan rasuah yang dilakukan oleh Azam Baki, then itu ialah whistleblower. Tapi masalah dia, dia menokok tambah cerita. Faham tak? Dia menokok tambah cerita yang tak ada. Dia kata Azam Baki membeli saham yang berjuta-juta ringgit nilai dia. Lepas tu macam-macam lah yang dia tokok tambah cerita. Jadi bila kenyataan tu ada yang betul, Azam Baki memang ada saham nilai dia 1, dia punya unit dia 1.9 juta unit, tapi nilai dia tak sampai pun sejuta, 600,000 lebih, kan? Itu betul. Tapi bila dia tambah dengan benda yang tak ada, maka dia terdedah dengan saman oleh Tan Sri Azam Baki. Faham tak? Banyak tak faham tu. Bukan masalah dia ni whistleblower. Dia menceritakan dia dapat SSM-nya tu 2016 pun dia dah boleh dapat. Kan? Laporan kewangan syarikat tersebut memang boleh beli di apa ni SSM. Tak ada masalah, tapi dia orang tak pernah gunakan. Ada pernah Lalita ni gunakan tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020? Ada? Tak ada. Kenapa 2021 hujung tahun baru dia orang ni nak bising? Sebab bos dia sudah kena dakwa. Nampak tak? Ada Lalita ni duk bising pasal Lim Guan Eng tukar status tanah. Kemudian dia dapat banglo dengan harga 2.8 juta. Sedangkan banglo tu nilai 4.27 juta. Ada dia bising? Kalau dia bising, bolehlah kita panggil dia whistleblower. Ini bukan whistleblower. Ini orang yang mencampurkan benda yang separuh betul dengan fitnah. Jadi kalau saya jadi Tan Sri Azam Baki, bukan setakat Lalita ni saya saman. Semua surat khabar yang keluar cerita Lalita punya fitnah ni, semua saya saman. Malaysia kini dia kena saman apa-apa semualah, kan? Baru puas hati. Dan dengan saman ini akhirnya Tan Sri Azam Baki akan ada duit yang lebih daripada cukup untuk membeli saham-saham yang lebih banyak daripada apa yang adik dia beli. Apa susah? Inilah senang cari duit. Orang fitnah kita saman. Betul tak? Okey. Betul. Okey. Kau tengok ada lagi soalan tu. Kita tengok dah. Apa lagi? Okey, yang kat rumah ada lagi sebarang pertanyaan? Yang banyak tengok masuk DAP lah tu ni. Memanglah DAP akan masuk. Dia akan pertahankan bos dia. Ismi kunyit. Ismi pun dah jadi kunyit. Banyak kan komen nak PRU lah tu. PRU. Ya, kita pun mengharapkan supaya segeralah diadakan pilihan raya umum. Tapi nak buat macam mana tuan-tuan? Kita punya Perdana Menteri baru 3-4 bulan jadi Perdana Menteri. Manalah dia nak buat pilihan raya umum. Sebenarnya penting untuk buat pilihan raya dalam keadaan kita berpeluang untuk menang. Kalau buat pilihan raya sebelum pengundi baru digazet, saya yakin BN boleh menang. Tapi 14 hari bulan ni SPR akan mengendorse senarai daftar pemilih yang akan memasukkan pengundi baru secara automatik. Orang yang berusia 18 tahun ke atas selepas 14 hari bulan ni, kalau ada pilihan raya negeri, pilihan raya kecil, pilihan raya umum, mereka semua akan menjadi pemilih. Ada risikolah. Jadi kalau keputusan tak cantik, ianya akan terletak di bahu Perdana Menteri kita sekarang. Dialah kena hadap. Okey. Johor akan ada pilihan raya dulu ke Datuk. Dia kalau nak ikutkan, memang Johor sekarang ni ada 28 kursi kita. Itu pun campur dengan bersatu juga. Pihak pembangkang ada 27. Memang tak selamat. Memang tak selamat.
Sebab kalau ada 2 orang demam, segala apa yang nak diluluskan di dalam Dewan Undangan Negeri akan gagal diluluskan. Jadi tidak ada orang akan datang melabur di Johor, tuan-tuan, dalam keadaan yang uncertain ni, dalam keadaan yang terumbang-ambing. Bila-bila masa kerajaan boleh bertukar, kan? Kalau mood geng-geng bersatu ni, dia ikut perasaan Muhyiddin yang asyik duk nak tekan button je, kan? Dia nak tubuh kerajaan pula dengan PH. Memang boleh terlingkup kerajaan negeri bila-bila masa. Cuma nasib baiklah Johor ni dia ada sultan yang kuat, kan? Dia ada sultan yang dihormati oleh pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Jadi pembangkang kat Johor ni tak ada button yang dia orang berani tekan. Lagipun walaupun kerajaan negeri Johor ni ada 28, salah seorang daripada 28 berbanding dengan pembangkang 27 ialah Muhyiddin. Muhyiddin ni memang tak akan pergi punya Dewan Undangan Negeri. Faham tak? Tak ke rugi tu. Jadi alang kepalang ni, kalau saya lah, kalau saya akan biarkan pilihan raya negeri Johor ni berjalan dulu. Sebab kalau pilihan raya negeri Johor ni berjalan dulu pun bagus. Sebab Johor tak ada isu. Datuk Seri Hasni Mohamad menjalankan tanggungjawab dia dengan baik, dengan cemerlang. Isu tak ada. Kerajaan negeri pun jaga rakyat bagus, kan? Tengok bantuan bila masalah banjir timbul di Johor ni, bukan setakat kerajaan negeri bantu, Tuanku Sultan Johor ni dah berjalan lebih 2000 km. Dia hantar bantuan sendiri. Jadi apa masalah Johor? Kalau buat sekali dengan pusat, segala kesilapan yang KJ buat, segala kesilapan yang menteri-menteri pusat ni buat, semua akan efek Johor. Tapi kalau boleh, buatlah sebelum 13 bulan. Cantik, kan? Kalau dah 14 tu, dah tak boleh buat apa. Dah ada pengundi-pengundi baru. Kita tak boleh baca pengundi baru punya sikap macam mana. Orang muda ni dia cepat marah. Itu sebab kalau kita tengok dekat TikTok tu, orang yang duk maki Datuk Seri Ismail Sabri, orang duk maki KJ, macam-macam, kan? Macam-macam. Itulah bayangan pengundi baru. Kalau kat Johor ni, selepas 14 hari bulan akan ada 760,000 pengundi baru di Johor saja. 180,000 terdiri daripada pengundi yang berusia 18 tahun hingga 20 tahun. Yang baki 560 ke 580,000 adalah terdiri daripada pengundi yang berusia 21 tahun dan ke atas dan yang tak pernah mengundi. Lepas ni automatik. So banyak tu 760,000. Tu yang dia boleh memberikan kelebihan pada UMNO. Dia juga boleh memberikan kelebihan kepada Pakatan Harapan atau PN. Kita tak tahu. Itu sebab bila kita masuk pilihan raya, kita kena masuk dalam keadaan kita betul-betul pasti. Kita betul-betul pasti kita boleh menang pilihan raya tu. Kalau nak kepastian, this is the right time. Dan ada feel good factor. Kita baru menang Melaka, kan? Kita baru menang di Sarawak, kawan-kawan GPS kita menang. GPS ni semua dulu BN lah, betul lah. So kena faham lah benda ni. Okey Tok, soalan berikutnya Tok. Ya. Okey, kalau kita tengok generasi anak-anak muda hari ni yang umur 18 tahun tu, orang kalau kita tengok komen-komen orang, kalau pada menteri lah, banyaknya banyak tertumpu kepada KJ tu. KJ kan. Adakah komen-komen anak muda terhadap menteri ni memberi kesan yang buruk kepada UMNO tu? Ni pun ada juga orang tulis macam-macam pasal KJ ni. KJ. Saya tak boleh nak cakap apa lah, tuan-tuan. Saya hanya ahli biasa sekarang. Saya ahli biasa. Saya redha lah. Saya hanya boleh komen kat tuan-tuan ni malam-malam macam ni. Saya bagi penerangan. Supaya tuan-tuan faham senario politik negara ni. Supaya orang muda pun faham. Kita cuba, we will try our best.
Tapi saya yakin tuan-tuan, Datuk Zahid bila pilih calon dalam pilihan raya akan datang, dia akan pastikan orang yang ahli UMNO tapi jiwa dia bersatu, insya-Allah tak akan ada sebagai calon. Ini saya yakin. Kenapa saya begitu yakin? Sebab Datuk Zahid dah buktikan bila berlaku pilihan raya negeri Melaka, dia tukar semua. 86% muka baru tuan-tuan. Ketua-ketua bahagian yang menang pun ada yang digugurkan. Nak tunjukkan UMNO betul-betul serius dalam soal melakukan reformasi, dalam soal melakukan perubahan, islah, kan? Dan kita menampilkan satu pasukan daripada latar belakang yang berbeza. Ada yang peguam, ada yang artis, ada yang doktor, ada yang usahawan, ada yang macam-macam latar belakang, nak menunjukkan bahawa pasukan itu mampu mentadbir negeri dengan baik. Dan alhamdulillah, formula Datuk Zahid ni sudah membuahkan hasil. Jadi kalau nak pilihan raya umum yang ke-15, BN menang besar, sama macam menang di Melaka, kena ikutlah formula Datuk Zahid ni. Bagi peluang muka-muka baru, bagi peluang orang yang belum rosak nama dia ke hadapan, kan? Tapi dalam masa yang sama, kita jangan juga singkirkan orang-orang yang berpengalaman yang kita boleh menggunakan pengalaman dia. Tengok apa jadi kat Melaka ni tuan-tuan. Belum pun lama, saya dapat maklumat Datuk Rauf dah bawa masuk berapa banyak foreign direct investment ke Melaka. Sebab apa orang berani masuk ke Melaka? Sebab kerajaan stabil. Bukan setakat ada 2/3, ada 3/4. Jadi Johor, kalau nak kerajaan tu stabil, maka pastikan pilihan raya akan datang, kita undi kerajaan Barisan Nasional yang dipimpin oleh Datuk Seri Hasni Mohamad, insya-Allah. Okey. Ada soalan lain? Tak ada. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.